Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli panel, para ahli panel dan para penonton sekalian, pada minggu ini kita jumpa lagi dalam dialog wanita yang kita telah mulakan seminggu lepas. Dan pada minggu ini tajuknya ialah menelusuri Allah. Ini bahasa, tak tahu bahasa daripada mana ni, susah nak sebutnya. Menelusuri dunia wanita Islam di Malaysia, dan kita mempunyai 4 ahli panel yang handal-handal belaka. Kita pilih daripada mereka yang terpilih untuk kita bincang pada hari ini, iaitu yang pertama sekali Dr. Azizah Hussein, Ketua Sektor Hubungan Luar dan Antarabangsa, Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Sultan Mizan, Terengganu. Yang kedua ialah Profesor Madya Dr. Nur Azura Muhammadiyah, Jabatan Sosiologi dan Antropologi, Fakulti Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan, UIA. Yang ketiga, Profesor Madya Dr. Masyidah Mahmud, Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Yang keempat, Profesor Datin Rahimah Haji Ahmad. Dia ni nak perkenalkan sebagai apa pun susah. Sebab dia punya hidup banyak melalui macam-macam. Benda tu, benda ni. Akhir saya letakkan daripada Universiti Melaya. Sebab dia ni berkarat di Universiti Melaya. Jadi okeylah. Duduk dalam kampus bandar, duduk dalam kampus utama. Jadi ini seorang aktivis yang lama menjadi profesor bahagian pendidikan dan mentadbir urusan pendidikan di fakulti dan universiti. Okey, saya tidak ada nak cakap lebih daripada itu. Saya biasa Mahmud Zudi sebagai moderator pada hari ini, dan kita ada seorang penerbit yang cukup setia dengan kita, iaitu Dr. Basri Hussein. Dalam perbincangan kita pada minggu lepas, saya membuat kesimpulan bahawa identiti wanita di Malaysia sekarang diwarnai oleh sekurang-kurangnya 5 unsur. Yang pertama, personality masing-masing. Itu biasalah. Seorang itu campak ke laut, naik ke darat pun, jadi orang ke, jadi tak berapa orang ke, dia tetap ada dia punya personality yang tersendiri yang boleh mempengaruhi dia punya personality, dia punya identiti. Yang kemudian, yang keduanya, idealism Islam. Kerana dia lahir dalam masyarakat Islam, maka sama ada dia seorang yang taat atau tidak, idealism Islam itu ada dengan dia. Kemudian budaya tempatan sebagai orang Melayu, orang Malaysia, orang Asia. Kemudian budaya global sekarang ini sudah merebak dalam masyarakat kita, global, budaya global ini. Kemudian perubahan generasi ataupun perubahan persekitaran dalam masyarakat kita. Inilah yang dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi identiti wanita di Malaysia sekarang. Jadi saya nak minta satu demi satu mengulas persoalan ini, dan saya nak minta daripada Dr. Azizah dulu. Apa pandangan Dr. Azizah tentang kesimpulan yang kita buat ini, sama ada lengkap, tak lengkap, cukup, tak cukup. Macam mana? Silakan. Okey, terima kasih Profesor Datuk serta semua rakan-rakan ahli panel dan juga penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, balik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Datuk tadi. Saya bersetuju dengan ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang dikemukakan tadi, yang dikatakan perkara tersebutlah mencoreng identiti wanita Islam. Cuma kemungkinan berbezanya ialah dari sudut peratus menyumbang itu mungkin berbeza. Okay? Kalau saya katakan budaya global itu tidak sangat mempengaruhi kalau generasi-generasi lama. Mungkin remaja itu banyak mempengaruhi kepada
budaya global ini banyak mempengaruhi kepada wanita remaja. Tetapi kalau wanita yang dah berumur, budaya global ini pada saya tidak sangat mempengaruhi lah. Itu saya kata tahap peratus itu tidak sama. Tetapi kalau personality masing-masing itu memang ini adalah yang faktor paling utama dan sesuailah dengan kedudukannya di tangga yang pertama tadilah. Sebab itu memang membawa seseorang wanita itu boleh membawa identiti dia di mana-mana sahaja bila dia mempunyai personality yang tertentu. Saya suka ambil contoh, salah satu contoh yang semua wanita ini dikenali di Malaysia, contohnya Profesor Muhaya. Okey, dia mempunyai satu personality yang mana sukar kita nak dapati pada orang lain. Kalau dia dah ada bawa identiti dia sendiri. Okey, dia dah ada. Ataupun contoh lain lagi, saya ambil contoh artis wanita iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Walaupun dia artis tapi dia mempunyai personality-nya tersendiri yang mana dia membawa personality yang positif dan identiti positif juga yang diikuti oleh peminat-peminatnya. Okey. Baik, sudut lain lagi budaya tempatan, contohnya budaya tempatan ini memang kalau kita rakyat Malaysia khususnya wanita-wanita di Malaysia memang budaya tempatan ini sangat mempengaruhi kita lah, maksud dia seolah-olah mengikat kita walaupun kita di mana-mana dan kalau kita keluar balik semula ke Malaysia pun budaya tempatan ini tidak kita tinggalkan. Contoh, saya tidak nak kaitkan sangat yang pakai tudung ke tak pakai tudung itu, tapi contoh yang saya nak ambil ialah budaya tempatan kita, contohnya berbaju Melayu ataupun berbaju kurung bagi wanita. Saya sangat suka melihat identiti yang ditonjolkan oleh mantan gubernur negara kita, okey, apa nama Zeti kan dia di mana-mana saya tengok kebanyakan ditonjolkan yang dipakai ialah baju kurung. Maknanya dia ni kalau nak kira dia peringkat international tapi budaya tempatan dia tidak ditinggalkan. Okey, dan satu lagi yang saya nak sentuh ialah idealisme Islam ini, itu kalau kita wanita Muslim memang ini tidaklah kena 100%. Yang ni kena 100% iaitu kena kita sentiasa ada idealisme Islam ini supaya diri kita itu tertonjol sedemikian. Okey, itu saja mungkin saya tinggalkan pada rakan-rakan yang lain lah untuk mengulasnya lagi, Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Zora. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Prof. Datuk Mahmud kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang speaker, panelis yang saya hormati dan pendengar-pendengar sekalian. Dari sudut pandang budaya, elemen-elemen yang telah disenaraikan oleh tuan moderator kita tadi sememangnya mempengaruhi identiti wanita Islam. Cumanya saya bersetuju juga dengan Dr. Azizah tadi, peratusan itu agak berbeza. Yang saya nak tambah di sini ataupun saya nak ulas sedikit adalah pertama, ajaran Islam tu tetap menjadi tunjang. Jadi di mana-mana wanita kita berada, sama ada di budaya yang lain, budaya lokal atau global, itu sudah semestinya ada dan tidak akan goyah. Keduanya adalah adat resam. Jadi adat resam ni yang diturunkan turun-temurun. Yang kita sebut di sini budaya lokal tu lah. Ya, budaya lokal itu juga perlu dijunjung kerana ada beberapa nilai-nilai murni yang menunjukkan kita ini wanita Melayu, wanita Islam, berbudi bahasa, lemah lembut dan sebagainya. Kemudian budaya global, saya rasa pendedahan ini lebih luas lagi kerana dengan adanya perubahan teknologi. Jadi pengaruh daripada social media, internet yang terlalu pantas. Dulu mungkin zaman-zaman sebelum kedatangan internet, social media, hanya kumpulan tertentu sahaja yang terdedah kepada fahaman, ideologi bawaan barat. Tapi sekarang tanpa mengelilingi dunia, tanpa pergi ke tempat tersebut, wanita-wanita juga terdedah dengan fahaman-fahaman yang baru, ideologi yang baru. Jadi ini secara langsung mempengaruhi tingkah laku, cara pemikiran, mungkin juga
tindak tanduk mereka dalam pelbagai segi. Kemudian ingin juga saya tekankan di sini selain daripada itu adalah sistem pendidikan yang dilalui oleh wanita-wanita Islam di Malaysia. Jadi ada yang mendapat pendidikan, menerima pendidikan mereka dari pelbagai peringkat di luar negara. Jadi berbalik kepada pendedahan yang mereka terima dan juga circle of friends, rakan-rakan di sekeliling yang mendukung fahaman tersebut dan kemudian dibawa balik ke di dalam budaya kita, di dalam negara kita. Jadi itu juga menyebabkan atau mewarnai lah identity, personality. Jadi pendek kata proses sosialisasi yang dilalui oleh wanita dari pelbagai aspek akan membentuk satu identiti, sama ada identiti itu cerminan bawaan barat ataupun sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Azura. Dr. Mushidah. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Emeritus Datuk Mahmud Zudi, ahli-ahli panel yang arif lagi bijaksana, Dr. Basri, bahkan selaku penerbit program. Saya boleh bersetuju dengan unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, bahawa pembentukan identiti wanita Islam itu dicorakkan melalui personality dan sebagainya. Namun saya berpandangan bahawa masyarakat boleh disatukan dengan nilai keagamaan yang kita anuti bersama. Maksudnya, walaupun berlaku perbezaan dalam konteks identiti itu dicorakkan, tetapi masyarakat wanita boleh disatukan menerusi nilai keagamaan yang kita actually anuti bersama. Contohnya keperluan untuk solat, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Meskipun kalau kita terima budaya daripada barat, ataupun mana-mana sekalipun negara sushi ke negara pizza Itali dan sebagainya, jika budaya diuruskan diuruskan dengan acuan nilai keislaman itu sendiri, iaitu nilai yang betul lagi sahih, maka sudah pasti ia akan membentuk satu nilai yang holistik, yang seimbang, meskipun nilainya adalah hybrid. Kita gabungkan budaya-budaya daripada negara-negara tersebut, kita jadikan sebagai hybrid untuk kita tengok dalam konteks minta maaf tadi ada gangguan sendiri. Ya, okey. Ya, terus. Ada suara lah. Jadi Terus. Dengar tak? Okey, terus Dr. Mushidah, terus. Okey, jadi apa yang perlu disedari juga, saya berpandangan bahawa sebenarnya budaya daripada barat tu tidak semestinya tidak Islamik. Sebab kadang-kadang cara hidup mereka itu sebenarnya ada certain waktu yang lebih berketerampilan daripada kita sendiri untuk menyantuni kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, ya. Contohnya dalam sikap rahmah dan belas kasihan kepada pasangan. So semasa saya berada di England, Assalamualaikum, saya tak dapat saya ada lah. seorang sahabat. Ya. Okey, terus. Okey. Saya ada seorang sahabat yang berkahwin dengan orang England, ya. Dia menceritakan bagaimana suami dia melayani dia dengan baik waktu ada budaya walaupun daripada barat itu kita boleh ambil untuk diikuti, bukan semua sekali lah, ya. Jadi untuk membentuk identiti wanita Islam yang baik, maka
maka wanita Islam itu tidak boleh bergantung Assalamualaikum. semata-mata bentuk pendidikan ataupun pendidikan yang diterima. Ya. Ya, contohnya kalau dulu dididik dengan kekerasan, jadi dia tak boleh kata oh kalau aku dah dididik dengan kekerasan, jadi aku menjadi bengis dan sebagainya. Saya nak jadi pergi pada kekurangan Datin, itu perlu ditampung. Okey, saya nak pergi pada Datin. Datin duk risau takut dia tak dengar. Sebenarnya dia dengar dan kita pun dengar dia cakap. Okey Datin. Ini giliran Datin. Datin tak dengar. Tak dengar, dia tak mute tu. Cuba baiki apa tu dulu. Datin tak dengar. Dia boleh dengar. Cuba Datin Dia cakap. dengar. Datin Rahimah boleh cakap. Ya, sila Datin. Cuba sambung apa yang kita bincangkan tadi. Silakan. Okey, saya terpaksa kita teruskan dengan perbincangan kita. Tadi Dr. Aziza, tak payah mute lah, terus buka lah. Apa tu Dr. Zura pun. Dr. Aziza tadi dia kata soal pengaruh global dengan pengaruh tempatan. Dia kata sebenarnya saya ada satu persoalan mengenai pengaruh tempatan yang telah dihakis oleh pengaruh global. Berlaku apa tu kita katakan pertentangan antara tempatan dengan global sehingga kan apa nasib pengaruh global tempatan kita besok ni. Mungkin kita sekarang ni lebih kepada global. Macam mana? Dr. Zah. Okey. Baik, terima kasih. Tak dengar. Baik, saya teruskan. Terima kasih Datuk. Untuk yang persoalan yang Datuk tanya tadi iaitu pengaruh global dengan tempatan, saya tetap dengan keputusan saya yang awal tadilah, iaitu yang mana kalau pengaruh global ini ataupun budaya global ini hanya mempengaruhi pada saya, hanya boleh memberi kesan kepada golongan wanita yang remaja. Yang sudah berusia, yang berumur ini mereka sudah kenal ataupun sudah tetap dengan dengan budaya tempatan. Dan sama juga budaya tempatan itu lebih kuat dijaga oleh wanita. Yang tua-tua tu akan habis, akan pergi. Tinggal orang muda. Betul yang tua, betul Datuk. Betul, itu tidak dapat nafikan. Memang lama-lama yang tua itu memang semakin kurang dan semakin tiada. Yang generasi muda yang mudah terpengaruh budaya global tadi, dia tetap dalam naluri dia tetap ada rasa tempatan dia tu tetap ada, cuma dia berubah di luar sahaja. Dalaman dia tempatan tu, budaya tempatan tetap dia tak tinggalkan. Bila dia berusia, semakin berusia, dia ambil balik. Itu apa yang saya perhatikan maksudnya. Begitu bila dia semakin tua, dia akan ambil balik budaya. Ya, itu pada pandangan saya. Contoh yang analogi saya bawa makan budu lah. Kelantan pergi mana-mana makan juga makanan lain di negara lain, tapi bila balik pada asal ataupun ada juga budu yang di rumah walaupun di tempat lain dia makan makanan. Okey. Saya nak balik pada Dr. Azura. Assalamualaikum. Itu analogi yang saya bawa supaya nampak persamaan antara budaya tempatan tadi dia tidak tinggalkan. Tak ada dalam diri dia. Okey. Saya nak cuba pandangan saya, Datuk. Ini berkait dengan proses sosialisasi. Suara pula tak ada. Dari segi sosialisasi itu macam mana? Okey, Datuk. Bila kita melihat evolusi budaya, saya sebagai pensyarah dalam bidang antropologi ni, saya melihat perubahan dalam budaya itu perlu. Suara tak dengar lah. Okey, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datin cakap boleh kita dengar. Jadi perubahan dalam budaya itu perlu dalam arti kata untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi dalam kajian budaya, 3 elemen ataupun prinsipal yang penting adalah pertama perubahan, kedua variasi dan ketiga penyesuaian. Jadi dalam budaya mesti ada 3 elemen tersebut. Jadi
apa yang mahu diubah, bagaimana perubahan itu mahu dibentuk ataupun dibawa, apa variasi yang akan diadakan, dan bagaimana penerimaan adaptasi pendukung budaya itu, yang itu kita perlu berbalik kepada keperluan budaya tersebut. Jadi tapi saya nak tanya ni, dalam banyak perbincangan yang saya lalui dalam forum ini, termasuknya ialah proses sosialisasi itu sudah tempang. Misalnya kita katakan dulu orang yang paling berpengaruh kepada seorang manusia itu ialah ibu bapa dia, tapi sekarang ni sudah diambil oleh media dan sebagainya. Saya kurang bersetuju, Datuk, sebab saya masih melihat rumah itu dan seisinya dan ibu bapanya, adik-beradiknya masih ada peranan yang perlu dibuat. Cumanya mungkin mereka ini mengambil satu cara yang mudah dengan sub pada media. Padahal because in the long run, dalam jangka yang masa yang panjang, kita tidak boleh menyalahkan media 100% di atas kecelaruan budaya. It goes back to the basic. Maksudnya rumah. Di mana ibunya, ayahnya dan ahli keluarga yang lain ada peranan yang perlu sebenarnya kita revisit lah semula, kita kaji balik. Sebab banyak perumpamaan, banyak kita tengoklah frasa-frasa ke apa, rumahku syurgaku, semuanya itu bermula dari rumah. Jadi saya masih lagi berfikiran bahawa ibu bapa, peranan mereka, ahli keluarganya itu masih lagi menjadi tunjang kepada segala perubahan, variasi yang ada di luar sana. Okey. Datin kena unmute tu. Pasal kalau ni boleh dengar dah. Boleh dengar, kena unmute boleh kecek lah. Saya nak sambung dengan Dr. Mashitah lagi tu tentang yang kita katakan barat tu, barat pada umumnya. Maknanya apakah betul bahawa kadang-kadang budaya barat itu lebih baik daripada budaya tempatan yang Islam kita tak bersama sekali, dari segi pergaulan antara suami isteri dan sebagainya. Macam mana ni? Kita kalau bila tua-tua, macam mana orang barat macam mana ni? Tapi saya tengok macam hipokrasi sikit. Betul tak betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nak minta Datin ni bersedia sebab bila kita cakap dia pun senyum, tak ada masalah, dia dengar, tak ada masalah. Okey. Sekarang dengar dah tu. Dah. Kita selesai untuk Mashitah dulu. Okey. Jadi apa yang saya maksudkan tadi maksudnya bukanlah keseluruhan dari sudut pergaulan bebas dan sebagainya itu Okey. Datin. Lain Dr. Mashitah tak jelas. Tapi ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada mereka. Bukan semua sekali. Okey. Tak jelas. Okey, Datin. Internet saya ya. Saya balik semula. Saya pergi kat Datin. Cuba ulas Datin soalan tadi. Tentang budaya tadi ada tu. Katakan 4-5 faktor yang mempengaruhi. 5 faktor tu. Ya. Bagi saya, Datuk, yang paling penting sekali ialah budaya keluarga. Budaya keluarga yang dah masuk dalam mustaqil tidak. Keluarga yang paling penting. Ya. Keluarga yang membentuk pula idealism kita terhadap perkara-perkara lain itu. Nanti Datin sebut keluarga tu berasas kepada realiti ke berasas kepada idealism? Berasas kepada realiti dan kalau saya nak katakan berasas kepada pengalaman saya sendiri. Okey. Silakan. Tapi kalau dalam literature pendidikan pun family
lebih penting daripada yang lain sebab family itu yang akan membentuk pula bagaimana seseorang anak itu akan melihat budaya tempatan atau sesuaikan diri dia dengan budaya tempatan, sesuaikan diri dengan global dan seterusnya. Saya tengok sekarang ini orang kata anak tuan guru jadi penyangga, anak penyangga jadi orang yang baik, lebay. Macam mana tu? Itu agaknya nak kata macam mana sebab ada jugalah kalau orang putih kata, dia kata apa ni agama tak boleh dapat daripada ibu bapa pun ada. Tapi saya rasa tak betul lah sebenarnya kalau family tu kuat. Kalau yang kurang tu maknanya family tu sendiri tidak sebegitu kuat untuk menekankan kepada anak-anak. Jadi sekarang ni keluarga moden ni mak pun sibuk, bapa pun sibuk, termasuk saya lah. Kadang-kadang tu kita tak sebegitu, kalau saya banding dengan mak saya dululah, maksud saya tidak sebegitu menekankan. Sebab tu kita kata pengaruh keluarga tu sudah mengurang. Betul pengaruh tu mengurang. Jadi ramailah kita yang berdosa juga dalam hal itu. Bila sedar, okey. Kadang-kadang kita pun terbawa-bawa dengan perkara lain. Orang lain nak campur-campur lah. Kita santai lah. Dr. Masyitah pun kalau dah okey, interrupt lah. Okey. Jadi, okey. Kita santai je lah. Berbual lah. Okey. Tak payah nak mute lah. Saya nak sentuh sikit bila Datuk. Okey. Saya Dr. Masyitah. Sentuh sikit Datuk. Dia sekarang ni kena masuk terus. Tak payah minta izin lah. Masuk terus lah. Okey, Dr. Masyitah. Jadi sebab tu saya lihat peranan wanita ni sangat penting dalam konteks melihat masyarakat pada hari ini. Dan wanita tu sendiri very important party dalam keluarga, dan apa jua penglibatan wanita tak ada masalah. Even sekarang angkasawan pun ada wanita dah sekarang ni, hakim mahkamah dan sebagainya. Tetapi maksudnya dalam menerima sesuatu tanggungjawab itu, wanita perlu lihat dari sudut sejauh mana dia mampu untuk menangani apa yang bakal dilaksanakan. Jadi kalau tak mampu sehingga boleh disturb dia punya rumah tangga tersebut, maka tak wajarlah dia mengenepikan perkara yang asasi tersebut. Okey. Saya minta Datin sambung lagi lah cerita tadi. Dia baru cerita sikit baru. Dari segi keluarga tadi? Ya. Mana-mana lah 4-5 perkara yang mempengaruhi identiti wanita. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa keluarga yang paling penting oleh kerana keluarga menjadi tunjang dan keluarga juga mempengaruhi pengaruh lain. Maksud saya tu maknanya bagaimana seseorang anak itu menyesuaikan dirinya dengan budaya tempatan atau budaya moden juga bergantung kepada pegangan ibu bapa dia yang telah meresap ke dalam diri dia. Secara idealnya kan bila kita mengasuh anak-anak, ini ideal lah, tak termasuk saya, tak semestinya saya sendiri, di mana nilai itu dia dah jadi nilai dia. Dia bukan lagi buat sesuatu kerana mak tak bagi atau kerana bapa tak bagi. Dia tak pergi tengok wayang sebab mak tak suka. Tak. Jadi dia dapat meresapkan budaya itu dengan sendirinya. Dia tak akan buat perkara yang mak dia atau bapa dia yang menekankan ke dalam dia. Dan dari segi keluarga ni ada orang yang bersetuju atau tidak dengan saya. Dia mesti ada satu figure yang dominan. Biasanya ibu, tapi kadang bapa yang dominan. Jadi kalau ada dua-dua tu dia clash pula di antara dua orang tu. Dia kena ada satu yang lebih dominan dalam pengaruhi anak-anak. Okey. Saya nak pergi kepada soalan yang lebih berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Yang dia soalan baru intro baru. Yang kita nak sambung perbincangan yang lepas. Jadi saya nak bangkitkan dulu wanita Melayu Islam di Malaysia ni dia kata kemana sajalah, mengaji tinggi-tinggi pun ke dapur juga.
Kemudian istilahnya wanita tu menjadi suri rumah tangga. Kemudian ditingkat sikit, ini soal dunia wanita kan. Kemudian tingkat sikit menjadi rakan, pembantu lelaki dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian sekarang ini dia menjadi lawan lelaki. Segenap pihak dia nak masuk, segenap nak jadi bomba pun masuk, nak tentera pun masuk, nak apa semua sekali. Jadi saya nak tanya, ke mana arah perkembangan ni? Santai. Siapa dia saja boleh start. Baik, saya rasa soalan Datuk tu kompleks. Very, very kompleks. Sebab apa? Kalau yang ideal lah saya, wanita tu betul. Dia buat semua tetapi dia tidak akan berlawan. Bagi saya lah, dia tak ada yang kata wanita nak lawan just for the sake. Kerana seorang lelaki tu dia nak lawan orang tu. Seharusnya tidaklah. Seharusnya kita berkembang. Tidak, maksud sayanya dia nak cari tempat sampai ke mana saja. Walaupun orang melihat ini adalah tugas lelaki-lelaki nak jadi bomba misalnya. Ataupun nak jadi apa semua sekali. Tapi dia nak juga masuk di situ. Tapi orang kata dulu kan, dalam peperangan pun wanita itu ada peranan yang tersendiri sahaja. Bagi saya tidak semestinya berlawan. Tetapi kita buat apa yang kita mampu buat. Kalau kita terpaksa bersaing, kita bersainglah. Tapi seharusnya kita tak bersaing, kita boleh bekerjasama. Saya ni kalau kerjasamanya persaingan ni, saya punya tesis. Itu yang masalah sekarang. Tapi sebab sekarang ni wanita rata-ratanya berpelajaran sama. Sama tinggi, sama rendah dengan lelaki. Dan sifat masyarakat pada masa ini dengan masyarakat lelaki perempuan tak ada beza. Ada yang bijak, ada yang tak bijak dan seterusnya. Jadi maknanya semua ciri-ciri yang ada pada lelaki ada juga pada wanita. Tapi kekuatan tu tak samalah. Di antara wanita pun tak sama. Ada yang lebih cengih, ada yang lebih baik kan. Masa saya ke office tadi, saya tengok ada gusti. Lelaki lawan lelaki, wanita. Menang wanita tu. Gusti. Okey, saya minta pandangan orang lain sama macam. Okey, Datuk. Saya sebenarnya tak ada masalah sekiranya wanita itu ada ilmu, ada pengetahuan dan juga talent, skill, kompetensi untuk macam tadi kita ada juga pegawai ATM tertinggi baru-baru ni wanita. Kemudian tadi Datuk ada apa ni kata nak jadi bomba lah dan itu dan ini yang mana pekerjaan tersebut, profession tersebut didominasi oleh kaum lelaki. Pada saya tak ada masalah selagi mana macam Prof Datin kata tadi, kemampuan dan kemudiannya menjaga batas. Sebab saya rasa wanita ni patut diberi penghargaan terhadap ilmu yang telah tu diterima belajar dalam masa bertahun-tahun untuk menjadi seorang yang pakar, kemudian kompetensinya. Jadi saya rasa ada keperluan untuk dicurahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun nanti saya tanya macam ni, bukan saya nak menentang. Adakah kita ada satu perancangan yang jelas sampai ke mana kita nak pergi? Mana dalam ruang lingkup ini misalnya? Okey, saya jawab sikit Datuk. Kalau ia menepatilah. Terima kasih rakan-rakan panel sekalian. Baik, saya nampak begini. Kalau tadi Datuk kata mungkin fokus kepada Malaysia lah. Tadi Datuk katakan bahawa wanita asalnya di dapur, kemudian beralih kepada membantu lelaki dan akhir sekali sekarang telah menjadi ketua kepada lelaki-lelaki. Baik, pada saya isteriku bosku Malaysia sebenarnya. Ya, isteriku bosku. Baik. Dalam konteks yang lebih luas lah saya kata, saya suka tengok dari konteks yang lebih luas walaupun kita fokus kepada Malaysia, tapi nak bawa kepada Malaysia tadi tu kita ambil yang lebih luas, iaitu kita tengok agama Islam itu sendiri. Agama itu dynamic. Agama itu berkembang. Okey, agama Islam itu adalah way of life. Jadi sebenarnya peranan wanita ni Datuk bukan kata di dapur sahaja sejak dari dahulu dan berkembang sekarang. Sebenarnya dahulu lagi pun sudah ada. Zaman Rasulullah pun sudah ada peranan wanita di dapur dan juga yang kata bos tadi. Cuma mungkin tidak diketengahkan atau tidak diwar-warkan kepada masyarakat umum.
Okey, kita tengok macam mana peranan Siti Khadijah, macam mana peranan Siti Aisyah dan juga peranan-peranan wanita lain. Bahkan di Malaysia, baik saya fokus di Malaysia. Nanti Dr. Azizah, ya, saya tanya, adakah satu mana? perancangan, blueprint ke mana kita nak letak wanita itu supaya tidak tersalah allocate? Dia kena ikut perkembangan. Itu saja. Dia kena ikut perkembangan. Memang kita ada blueprint dan peratusan wanita, pengambilan wanita sekarang memang berkembang. Saya sudut lain saya tak boleh nak sentuh, tapi sudut pendidikan, contohnya guru pengetua saya ambil. Contoh pengetua sekolah menengah, guru besar sekolah rendah dalam kalangan wanita memang semakin bertambah. Okay, golongan mereka semakin bertambah disebabkan oleh credibility mereka, disebabkan oleh kompetensi mereka itu lebih daripada lelaki. Jadi blueprint untuk ditetapkan berapa wanita berkesudahan tu saya rasa tak ada satu jumlah yang tepat. Kita boleh pergi ke mana-mana saja sehinggalah ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri. Selagi pihak kerajaan tidak menentukan jantina, selagi itulah wanita akan berkembang sebab mereka lebih terkehadapan daripada lelaki. Setakat itu saja. Sebenarnya saya nak sikit Datuk, saya nak sentuh tentang di Malaysia tak, di Tun Fatimah. Kita tengok contoh Tun Fatimah zaman melawan Portugis pun sudah kehadapan. Dia sudah menjadi orang kehadapan dan ramai lelaki-lelaki mengikut perjuangan mereka dalam bidang dalam melawan Portugis itu. Jadi sehingga sekarang pun perkembangan komitmen wanita itu semakin melebar lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Ya, Dr. Masyidah tak nak campur kah? Dr. Masyidah? Assalamualaikum. Saya Datuk berpandangan bahawa evolusi yang berlaku ni bukan sampai infinity, tak ada end dia. Tetapi penglibatan wanita itu mesti ada beberapa batasan. Yang pertama, dalam bidang kalau wanita nak terlibat dalam bidang apa pun, go for it. Tak ada masalah. Macam saya sebut tadi lah, nak jadi angkasawan pun tak apa sebab memang dah ada angkasawan wanita. Ya, NASA pun dia nak pilih angkasawan baru untuk 2024. Kemungkinan wanita Malaysia boleh pergi menjadi angkasawan, tetapi bukan infinity, ada batasan. Yang pertama mestilah dalam bidang yang bersesuaian dengan wanita, ya, dan tidak ada kompromi langsung bagi pandangan saya tentang penjagaan maruah diri, kehormatan. Dan wanita mesti anggun, kekal cemerlang, tapi within the prinsip Islam is the way of life. Dia mesti jaga benda tu. Tak boleh terlibat dalam bidang-bidang yang tidak dibenarkan oleh Islam, contohnya dalam bidang sukan, ya, bidang sukan yang memerlukan wanita ataupun anak-anak wanita kita membuka aurat. Yang tu saya tidak setujulah, kecuali ada di sana peraturan-peraturan tertentu untuk wanita Islam yang syariah compliance dan mereka boleh terlibat dalam sukan tersebut. Kan? Nanti saya nak contoh. Dan sebagainya. Nak contoh kan? Ya. Tutup aurat tapi ghosting. Sesuai kita tak bagi wanita. Lawan ghosting. Kena faham konsep tutup aurat tu dululah. Kena faham ni. Konsep tutup aurat tu sendiri kita kena faham. Adakah tutup aurat itu ialah hanya sekadar tutup rambut ataupun tutup badan. Konsep tutup aurat tu sendiri pun kita kena jelaslah. Yang dimaksudkan tutup aurat tu termasuklah tata tertib atau kesantunan wanita itu juga kita kena jaga, termasuk dalam menutup aurat. Tapi Dr. Azura kata tadi tak ada limit. Datuk jangan salah faham. Saya kata macam ni, okay. Keperluan wanita dalam beberapa profession ataupun sektor tu akan ada, ataupun saya ni mungkin perlu ada dengan perkembangan semasa, dengan ilmu-ilmu baharu yang wanita-wanita kita belajar di luar sana terima, ada keperluan. Cumanya yang saya tekankan tadi, selagi mana macam mana memetik Prof. Datin Rahimah tadi, selagi dia mampu, dan Dr. Azizah pun kata, dan saya juga bersetuju dengan
Dr. Siti ada batasannya. Masih mengekalkan kesopanannya, kesantunannya sebagai seorang wanita. Cumanya yang saya nak tekankan ni is the waste of knowledge lah. Knowledge tu jangan dibuang begitu sahaja, kerana wanita telah invest, melabur dari segi tenaga, masa, wang ringgit untuk belajar sesuatu ilmu yang baru. Jadi cumanya Datuk, saya rasa isunya adalah walaupun telah diberitahu bahawa pembabituan wanita contohnya dalam bidang politik ataupun pengurusan urus tadbir organisasi perlu cukup katalah mencapai 10%, 20%, tapi saya walaupun dah ada di situ, cumanya dia tidak tercapai. Jadi mungkin kita perlu melihat kenapa terjadi begitu. Saya rasa dah ada wanita dalam politics berapa peratus, wanita memegang jawatan tertinggi sesebuah organisasi berapa peratus, tapi tidak tercapai ataupun saya tak ada belum lagi tercapai. Tapi geng-geng Dr. Mashita, dia tak membenarkan wanita jadi hakim, jadi saksi. Tak. Datuk, kan. Betul tu Datuk. Saya tak ada masalah. Tak betul. Saya tidak ada masalah. Tak ada masalah. Malah jabatan juga producing lawyers and judges for the Syariah Court. Tak ada masalah. Dalam kitab-kitab dia, kitab-kitab fiqh tak benar kan? Kalau saya mencelah Datuk, tak ada masalah saya rasa. Salah. Salah. Hanya wanita harus jangan ketepikan sifat-sifat wanita. Boleh jadi peguam, tapi peguam cara wanita. Kalau kata kita nak bertanding dengan lelaki, nak ambil aspek atau fizikal lelaki, tak boleh. Itu yang saya merasakan yang paling penting. Kita kena maintain, kita wanita. Kewanitaan itu ada. Mesti ada. Dan saya rasa Datuk, saya juga adalah orang kata staff di bawah Datuk juga dahulu. Jadi saya rasa Datuk dapat memerhatikan staff-staff wanita yang mana mereka ini memegang jawatan-jawatan sebagai timbalan dekan, sebagai ketua jabatan. Jadi saya rasa Dr. Siti pun pernah menjadi ketua, Dr. Azizah sendiri, apatah lagi Prof. Datin Rahimah. Jadi saya rasa Datuk dengan pengalaman yang lama, Datuk telah melihat beberapa wanita yang bekerja di bawah Datuk sebagai bos kecil lah. Bos kecil. Saya rasa mereka masih lagi mengekalkan ciri-ciri kewanitaan, lemah lembut dan sebagainya. Tidak ada isu, saya rasa tak ada isu nak melawan. Datin ni dia jadi moho guru kepada guru-guru besar, guru-guru moho dia buat ganti. Tapi nak jadi ahli gosti boleh ke tidak? Saya rasa itu ekstrim. Saya rasa itu profession yang ekstrim. Okey. Okeylah, kalau macam tu tak apalah, kita stop di situ, mana kita fahamlah. Mana ada bata-bata kita faham. Satu yang saya nak tanya, yang berbangkit daripada sini ialah pengajian gender. Siapa dia nak start ni dulu tentang pengajian gender ni? Saya lah sedikit Datuk. Saya lakukan awak sosiologi. Saya rasa jabatan ataupun pengajian gender di beberapa universiti, tidak semua, beberapa universiti di Malaysia telah membuat satu sumbangan. Tetapi sumbangan mereka pada saya yang amat ketara adalah sumbangan dari bentuk kajian dan juga penerbitan. Untuk mereka mempengaruhi minda ataupun tingkah laku, saya rasa belum sampai lagi lah. Tapi sumbangan itu adalah sumbangan to the body of knowledge. Itu memang ketara lah. Mereka melihat ataupun menjalankan orang kata reality check lah, apa yang berlaku di luar sana, bagaimana pemahaman masyarakat belia terhadap isu-isu gender. Pada saya that is all their contribution. Maknanya sampai sekarang
saya nak minta ulasan orang lain lagi pun ya. Mana sampai sekarang pengajian gender belum mampu memberi sumbangan kepada mempertingkatkan dunia wanita dalam negara kita di Malaysia. Begitu tak? Gitu tak? Sebab saya rasa Datuk, ni kajian-kajian wanita dalam disiplin-disiplin yang lain, contohnya pendidikan, undang-undang, mungkin tadi perhubungan antarabangsa, politics, saya rasa itu lebih menonjol daripada pengajian gender yang mungkin terlalu tidak juga kecil, tapi mungkin sumbangan terhadap isu-isu gender ni lebih dikenali lebih besar dalam konteks disiplin yang lain, bukan pengajian not so much in gender studies pada khemah saya. Ya. Okey. Ya. Saya rasa pengajian gender itu adalah satu usaha untuk memahami segala-galanya lah di antara terutamanya yang wanita, tetapi kita nak tengok sebab kita mesti faham bahawa ciri-ciri wanita memang dari segi fitrah lagi berlainan dengan lelaki. Tetapi kita nak sesuaikan, nak kata apa, keberlainannya, differences tu supaya boleh kita kerjasama. Dan kita akan memanfaatkan apa yang terbaik. Di mana yang kita ambil the strength. Kelebihan wanita di mana kita utilize yang itu. Mana yang kalau nak suruh macam apa dia kata tadi nak gusti itu agaknya kita kena terima lah, itu susah sikit lah, melainkan nak gusti sesama wanita dalam lingkungan yang menutup aurat tak ada mana tu. Kalau ndak juga tu kena buat macam tu lah. Tapi yang mana whatever it is, apa sekalipun kena ada penyesuaian dengan keadaan. Yang kita kata budaya, idealism Islam tadi tak bolehlah kita nak ketepikan kan? Ya. Ulasan yang lain lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Datuk, saya ni sebenarnya kurang jelas sangatlah tentang yang dimaksudkan dengan pengajian gender itu, apakah konteks yang perlu dibincangkan sebenarnya. Tapi apa yang saya nampak dalam bidang pendidikan khususnya, dalam bidang pendidikan, saya tak boleh cakap bidang lain lah sebab itu bukan kepakaran saya. Okey, dalam bidang pendidikan memang kita nampak gender khususnya wanita memang kita sangat, di pihak kami sangat kekurangan golongan lelaki. Contohnya kalau pengambilan kita buat interview pelajar-pelajar lepasan SPM untuk menjadi guru, untuk buat latihan ijazah sarjana muda perguruan, memang kita sukar mendapatkan pelajar-pelajar lelaki. Mungkin bidang guru ini sangat tidak diminati oleh golongan lelaki. Sedangkan kalau dalam kelas, satu kelas yang kita mengajar 20 orang guru, kadang-kadang 3 orang sahaja guru lelaki. 17 lagi itu guru perempuan. Itu untuk bidang pendidikan ataupun bidang guru. Saya tidak pastilah kalau di universiti pula macam mana. Ataupun bidang-bidang lain saya tak pastilah. Dan tapi saya suka lagi saya buat contoh di sini. Sebenarnya pada saya bila kita sentuh tentang pengajian gender, saya terfikir satu sahaja. Saya kata istimewanya wanita. Okay, istimewanya wanita apabila di dalam Al-Quran sendiri adanya surah An-Nisa. Itu yang saya katakan istimewa, bukan bermakna lelaki itu tidak istimewa. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pun ada. Ya betul, tapi dia ada nama surah An-Nisa itu sendiri, surah wanita. Itu yang maksud saya. Bukan bermakna lelaki tidak istimewa, tetapi ada kelebihan sesuatu pada wanita sehingga kan ada surah tersebut. Jadi mungkin itu juga boleh disentuh dalam pengajian gender lah. Yang lain-lain lagi tu saya tak beranilah nak sentuh. Terima kasih. Ya. Saya rasa itu baguslah. Pasal mana satu kejayaan kepada wanita, terserlah bahawa dunia pendidikan itu majoritinya sepatut wanita lah, daripada rumah sampai keluar dah. Tetapi saya sebagai seorang yang pernah menjadi komisioner kepada human right punya gerakan, saya kadang-kadang saya tengok sesuatu yang tidak sepatutnya diperjuangkan oleh kaum wanita diperjuangkan. Contohnya Datuk? Contohnya, antara contohnya adakah bidang politik atau bidang politik sepatutnya diperjuangkan tapi diperjuangkan. Bidang politik tu terbuka kepada semua. Bidang-bidang yang lain misalnya bidang yang kata Dr. Masyitah tadi, terpaksa membuka aurat, terpaksa
melupakan soal nature perempuan dan sebagainya. Mujurnya dia tidak minta orang lelaki mengandung aja. Mungkin saya boleh tambah ya Datuk tentang gender studies ni. Jadi adalah wajar untuk pengajian gender ini difokuskan juga untuk melihat apakah yang dimaksudkan dengan keadilan. Ada pihak yang menyatakan bahawa dalam pengajian itu tak stable. Cuba orang lain tolong sambung. Dia punya internet tidak stable ya. Ya. Tak stable. Cuba. Ditekankan juga tentang masalah. Okey, untuk pengajian gender ni, perlu ada penekanan juga tentang treaty antarabangsa yang tidak compliance dengan hukum syarak itu sendiri. Sebab kadang-kala masyarakat itu kabur dan sebagainya. Contohnya dalam agihan harta pusaka, dia tidak boleh samakan lelaki dengan perempuan tu sama portion. Pusaka, dalam kebolehan berpoligami dan sebagainya. Jadi neraca kita adalah hukum syarak. Keadilan dari sudut hukum syarak bukan 1 campur 1 sama dengan 2 misalnya. So itu apa berlaku dalam negara kita lah pada hari ini, which is itu sudah menyentuh apa yang saya maksudkan. Saya tak nak campur mula-mula tu. Jadi orang perempuan minta supaya diberi hak yang sama misalnya dari segi pusaka. Orang perempuan sepatutnya diberi hak untuk menceraikan suaminya. Dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, adakah dalam masyarakat kita, macam mana kita nak selesaikan? Kita tidak boleh lari daripada arus global, iaitu meletakkan perempuan sama betul-betul dengan laki-laki. Jadi kalau orang perjuangan wanita antarabangsa nak perempuan sama macam tu, macam mana kita ni orang Islam nak menentukan sikap supaya kita dapat menyelamatkan kita sebagai Muslim dan kita dapat pula diterima oleh orang Barat dalam hal ini supaya tidak ada banyak percanggahan. Macam mana nak? Masalahnya the root of the problem, cause of the problem tu sebenarnya kefahaman masyarakat kita, termasuklah dalam golongan wanita tentang hak yang betul dan sebagainya. Jadi bila kita lihat macam-macam masalah berlaku, perceraian, tuntutan nafkah dan sebagainya, bagi pandangan saya, kita kena tengok root cause of the problem tu. So kita nak kena solve problem itu terlebih dahulu. Bukan kalau ada masalah pergi dekat mahkamah, again and again ada masalah pergi kepada mahkamah. Tetapi pertubuhan wanita misalnya mengambil berat tentang perkara ini. Boleh bekerjasama dengan Kementerian Wanita misalnya, dengan NGO wanita. Saya cadangkan supaya dibuat plan pembangunan keluarga rahmah mungkin ya. Kita berikan apa yang diperlukan oleh wanita untuk membentuk jati diri mereka, untuk membentuk keterampilan hidup mereka. Sebab saya terlibat di kawasan Hulu Langat ni dengan masyarakat di sini. So saya lihat ya macam mana masalah-masalah yang berlaku, perceraian, suami terlibat dengan dadah, anak-anak terbantuk dalam pendidikan oleh kerana masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi dalam pelan tersebut saya mencadangkan supaya program-program berbentuk tarbiyah dimasukkan dalam itu, sebab itu kita nak pegang hati masyarakat terlebih dahulu. Bila yang dalaman itu okey, maka zahir itu akan okey dan boleh menyelamatkan banyak masalah daripada terus berlaku. Bukannya kalau ada masalah macam bagi painkiller. Kalau ada masalah makan painkiller hilang sekejap. Jadi ini adalah satu perkara asas lah yang perlu dilihat sebenarnya oleh kerajaan, oleh NGO wanita dan sebagainya. Kita ada agenda, ada NGO wanita yang kuat ke? Minta ulasan semua sekali. NGO wanita yang memperjuangkan soal wanita dengan secara yang luhur. Saya pengalaman saya tak nampak ada NGO wanita yang
memperjuangkan perkara yang Datuk sebutkan tadi. Kebanyakannya, tapi saya pun cetek juga pengetahuan ni. Kebanyakan kita hanya membangunkan wanita dan macam educate the women more than nak memperjuangkan. Mungkin budaya kita kot yang idealism Islam tu di mana kita tidak digalakkan untuk keluar menonjol diri ke, wallahualam. Tapi Datin, sebenarnya Islam tidak melarang kita keluar menunjukkan diri. Islam ini Islam yang tak bagi tu Islam zaman kejatuhan tamadun Islam. Cuba ulah yang Datin kata tadi. Tidak ada. Boleh saya tambah ke? Tambah saya tambah boleh? Okey. Jangan minta terus masuk. Okey. Baik. Bila disentuh tentang bila minta tentang NGO wanita tadi, bila Datuk tanya ada ke tidak yang luhur apa kan. Baik, setakat pengetahuan saya, ada banyak NGO sedemikian, NGO wanita, tetapi kalau kita nak cari NGO wanita yang betul-betul memperjuangkan Islamik punya, itu sedikit kekurangan. Datin kata contoh, tak kita ada. ambil salah satu contoh, kalau saya kata ada. Tapi sedikit saja, cuma dia bergantung kepada background. Contoh kita kata dia ada satu NGO namanya Gerakan Wanita Islam Malaysia ataupun Gerak Wanis. Baik, Gerak Wanis ini dia lebih kepada ataupun penubuhannya adalah oleh Tekun Nasional. Maknanya dia fokuskan pada wanita-wanita untuk membantu wanita dari sudut kemiskinan mereka. Maknanya bukannya agama itu basic ataupun agama itu asas kepada perjuangan, tetapi mereka lebih kepada membantu wanita. Ataupun kita tengok contoh NGO lain lagi. Kalau kita tengok Sisters in Islam pun dia ada juga memperjuangkan hak wanita, tetapi ada sedikit ataupun ada beberapa unsur yang tidak selari dengan ajaran kita. Baik, ada lagi contoh wanita lain, Muslimat PAS, nama Muslimat itu pun perempuan kan, tetapi dia lebih kepada politik yang mana ditentukan oleh pihak atasan ataupun politik atasan yang menentukan hala tuju Muslimat tadi. Maknanya gerakan wanita ini ada, tapi yang betul-betul memperjuangkan secara umum ataupun Islamic basicnya, pada saya kekurangan. Itulah yang sama nampak dengan Datin lah, cuma bahasa je lah. Cuma saya berpandangan, memang banyak sebenarnya NGO yang memperjuangkan wanita ini. Kalau kita tengok dalam website Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat saja terdapat 26 senarai NGO yang membela nasib kaum wanita, daripada ABIM, daripada PAS dan sebagainya. Termasuklah saya lihat di sini Pertubuhan Ikram Malaysia. Di bawah Pertubuhan Ikram Malaysia, kalau kita boleh rujuk dalam website tentang wanita ikram di negeri-negeri. So banyak aktiviti yang dilaksanakan, talk, program kebajikan, dakwah dan tarbiyah, semua ini untuk mengembalikan kehebatan wanita dalam kerangka yang dikenakan dalam Islam itu sendiri, tetapi tidak lari daripada arus pemodenan, versatile dan sebagainya. Sebenarnya banyaklah yang kita boleh lihat dalam website, program mereka dan sebagainya. Jadi bagi pandangan saya, NGO wanita yang aktif ni dan ada credibility boleh bergabung sama-sama, bekerjasama dengan kerajaan misalnya, untuk melihat yang saya katakan masalah asas yang berlaku dalam konteks keluarga itu. Memang ada dan dia actually ready to serve the nation. Okey. Nanti saya akan balik kepada Datin. Nak pergi kepada Dr. Zura dulu. Yang saya maksudkan dengan satu badan induk wanita yang boleh menjadi pemimpin semua perjuangan wanita yang disebut tadi, saya rasa satu perjuangan serpihan saja. Macam mana Dr. Azura? Saya rasa saya kurang bersetuju dengan statement Prof. Dato'. Saya berpendapat pertubuhan ni mereka ada objektif dan ada target wanita yang mereka nak entertain tu. Jadi saya rasa
tak ada masalah kita ada 10 ke, kita ada macam Prof. Dr. Siti kata tadi ada 26 bawah bawah Kementerian Wanita. Saya rasa tak ada salahnya. Cumanya mungkin kalau boleh saya cadangkan, sebab tadi Datuk ada tekankan tentang keberkesanan, mungkin kita boleh audit. Kita boleh audit pertubuhan wanita sama ada sebagaimana yang Dr. Azizah kata tadi, selari dengan tuntutan Islam, benar-benar membantu, memperkasa, memperkemaskan mungkin dasar-dasar yang ada. Jadi mungkin kita perlu audit mereka. Itu pada saya tak ada salah kalau misalnya, sebab kalau di kala ni social media pun ada juga kumpulan-kumpulan, bukan saya kata kumpulan makcik bawang, tidaklah, ada juga kumpulan-kumpulan NGO di media sosial yang mana mereka juga nawaitunya tapi sama. Yang dibangkitkan oleh Datin tadi, tidak ada satu badan yang boleh menjadi suatu badan induk. Itu mungkin di peringkat peringkat dasar boleh diusulkan kepada kementerian mungkin untuk menubuhkan satu, tapi saya rasa kurang berkesan kerana wanita itu merata-rata di mana-mana, dan kemudian keperluannya itu berbeza. Jadi kalau ada pertubuhan yang di bawah bukan JKM, Kementerian Wanita tadi, saya rasa sudah cukup baik. Cumanya yang saya bimbang Datuk, bila ada satu pertubuhan yang mungkin govern semua yang ada, mungkin ada kekangan-kekangan yang lain yang saya tidak tahulah. Apa yang perlu mungkin diaudit pertubuhan ini, kemudian koordinasi itu mungkin perlu, saya tak tahulah itu. Mungkin pakar-pakar yang lain lah yang mungkin boleh membantu. Okey, saya nak balik pada Datin lah. Macam mana Datin cuba proof yang Datin kata tak ada tadi? Tak ada satu badan induk wanita yang betul Datin kata tadi lah. Hanya ada serpihan. Maksudnya tak ada. Macam mana pula dengan Pertiwi? Pertiwi juga satu pertubuhan Islam. Betul memperjuangkan wanita. Pada pendapat saya lah yang tak berapa banyak pemerhatian bahawa kebanyakan daripada yang saya tahu, NGO wanita ni fighting for women's punya welfare rather than women's rights. Dr. Azura tanya Pertiwi itu yang macam mana? Pertiwi tu bagaimana? Sebab saya pernah dulu dengar Pertiwi. Jadi Pertiwi bukan satu badan yang saya rasa besarlah juga kiranya dari segi objektif yang mahu dicapai. Mungkin Pertiwi boleh di-consider badan tersebut tu, yang satu tu, yang boleh koordinat semua. Pertiwi. Saya kira NGO wanita ni dipengaruhi oleh siapa pengerusinya. Kalau pemerhatian saya tu, Pertiwi berubah dulu dengan sekarang. Semasa mula-mula ditubuhkan dulu, saya rasa dia punya fokus tu berbeza dengan sekarang ni. Tapi saya tak terlibat sangat dengan Pertiwi. Jadi saya tak tahu sangat apa dia perjuangannya. Yang saya selama Datin duduk terlibat dalam gerakan-gerakan wanita ni kan, maknanya tidak ada satu pun. Yang saya tak banyak pun, tapi yang saya masuk tu selebih daripada memperjuangkan hak wanita, bukan hak welfare wanita, keluarga. Macam saya banyak sebenarnya pada Kelantan, kita objektif utama adalah membantu remaja Kelantan membangun. Jadi fokus kita di situlah. Fokus kebanyakan kepada remaja di sekolah. Kononnya nak bagi dia orang counselling lah, motivation lah, living skills, writing skills. Jadi kalau nak kata mungkin a little bit narrow lah juga di situ. Tapi saya memang memang close to my heart lah, Puspa tu. Luas pada itu tu saya mungkin
terlalu sibuk kok, tak boleh nak menumpukan kepada NGO. Okey. Kita tinggal di situlah. Ada tak ada tu atas penilaian masing-masing. Penilaian masing-masing. Cuma bila kita bincang tu, nampaknya gerakan wanita ini masih berhadapan dengan masalah. Macam-macam masalah tadi. Betul tak? Masalah bergantung kepada keadaan yang kita sebut. Ertilah interpretasi masalah tu. Sebab perkara wanita dia banyak perkara lain. Masalah tumpuan tu mungkinnya kita more for. Okey, terus sambung. Datin ada masalah online. Dan saya tu welfare of. Okey. Ya. Ya, Dr. Azizah, silakan. Apa tajuk kita sekarang, topik apa sekarang kita bincang? Selang-seli tak ada suara. Saya tanya tadi, nampaknya daripada perbincangan kita sepanjang mula tadi sampai sekarang, gerakan wanita di Malaysia ini menghadapi banyak masalah. Macam mana? Apa ulasan dan bagaimana cadangannya? Dia bukan kata gerakan wanita saja, Datuk. Sebenarnya apa-apa sahaja gerakan atau apa-apa sahaja persatuan ataupun mana-mana sahaja agensi nak bergerak itu, sekiranya tidak ada support ataupun sokongan daripada pihak-pihak lain, memang ada masalah. Tetapi sekiranya semua pihak memberi kerjasama dan faham dengan objektif satu-satu pertubuhan itu, khususnya pertubuhan wanita contohnya, semua pihak memberi sokongan. Contohnya sokongan dari pihak lelaki, sokongan dari pihak NGO lain, sokongan daripada pihak kerajaan. Sudah pasti sekiranya perjalanan itu akan menjadi lebih mudah. Itu saja saya nampak. Mana-mana sahaja, bukan wanita sahaja. Yang timbul masalah juga sekiranya telah pun diberi sokongan, kalau timbul juga masalah itu mungkin objektif perjuangan mereka itu tidak selari dengan yang sepatutnya. Itulah saya komen. Orang lain macam mana? Saya ambil poin tadilah di mana kita fokus kepada perkara yang kita nak selesaikan, kepincangan masyarakat. Pada saya lah, jadi tidak sampai lagi pada tahap kita memperjuangkan di tahap negara, hak wanita dalam negara. Itu dah masuk politik. Saya tak pernah terlibat dengan pergerakan yang ada political insinuation. Saya tak tahulah hal itu. Jadi maknanya kita macam katalah kita kata gerakan hak asasi manusia. Saya rasa mungkin dia lebih menyeluruh. Macam itu kan? Gerakan belia. Mana bukanlah kata ini untuk sikit-sikit. Jadi dia gerakan tu agak sangat menyeluruh. Macam mana? Saya tak pernah terlibat, Datuk, dengan menyeluruh tu sebenarnya. Jadi tak boleh nak komen. Maknanya siapa dia yang menganggotai misalnya yang tahu? Macam Dr. Mashita sebut tadi, wanita ikram. Itu pun satu aspek daripada apa semua sekalinya. Maknanya ada maknanya macam ni lah. Saya nak katanya, dia berhadapan dengan macam-macam orang yang tidak sebulu dengan perjuangannya. Dia tidak boleh saja jadi satu badan induk yang semua orang boleh menerima perjuangan dia tu. Betul saya rasa, sebab setiap NGO tu dia ada fokus dia. Dia kadang-kadang tak sama dengan orang lain. Dan dia bertelagah dan bercanggah dengan orang lain. Bertelagah tu cuma saya rasa tu mungkin bertelagah tu disebabkan oleh prinsip berbeza. Yang ni nak memperjuangkan golongan miskin, wanita miskin. Yang ni pula nak memperjuangkan wanita yang ada kepimpinan yang tinggi.
matlamatnya tak sama, itu yang kadang-kadang ada percanggahan. Macam saya sebut tadi lah, saya kata sekiranya ada juga setelah mendapat sokongan daripada pihak-pihak lain di sekelilingnya telah beri sokongan, tetapi sekiranya timbul juga masalah atau pertelingkahan, itu mungkin disebabkan matlamat itu tidak sama. Itu menyebabkan pihak lain mana-mana bahagian pun kalau kita tengok kalau ada percanggahan ataupun interestnya tidak sama, akan berbezalah dan ada pertelingkahan, tidak akan selesai sampai bila-bila. Itu saja pandangan saya. Saya berpandangan Datuk. Saya berpandangan positif. Saya positif bahawa NGO especially NGO wanita boleh membentuk satu gagasan. Contohnya kita dah ada women aid organisation. Yes. Mungkin kita boleh tubuhkan yang Islam pula. Muslim women aid organisation misalnya untuk tujuan tersebut. Sebab saya punya pengalaman mengendalikan mangsa banjir di Hulu Langat, saya lihat pelbagai NGO dan juga parti politik yang berbeza latar belakang dan objektif boleh sama-sama berganding bahu untuk memberi bantuan kepada mangsa banjir, kepada wanita, kepada kanak-kanak, kepada orang tua dan sebagainya. Jadi mengambil pendekatan tersebut yang mana actually boleh berganding bahu dalam konteks itu, saya cadangkan supaya NGO wanita, pertubuhan Islam ni yang ada secara berasingan, saya pesan untuk membentuk satu tujuan yang sama. Saya positiflah dengan apa yang berlaku, pengalaman saya di Hulu Langat menangani mangsa banjir. Sebab duduk kat sini kan, jadi ada banjir, jadi kita terlibat dan saya melihat perkara itu secara positif. Ya, betul doktor. Dia macam yang saya kata, apabila matlamat dia sama, walaupun datang dari NGO berbeza, latar belakang berbeza, tapi matlamat dia untuk membantu golongan yang ada masalah, yang memerlukan bantuan semasa banjir, semua tu boleh bersatu lah bila matlamat dia sama, tujuan dia datang dari mana-mana pun untuk membantu banjir, sebab itu boleh selesaikan masalah. Balik pada yang saya tadi lah Datuk. Maksudnya kalau semua matlamat sama, kira mari dari mana-mana, kita boleh selesaikan perkara tersebut. Dan wanita pun begitulah. Dan kalau Datuk tanya soalan pertama, soalan tadi Datuk kata ada tak gagasan tertentu, gagasan itu mungkin belum ada tetapi boleh diadakan. Hanya kita nak tanya sekarang ni siapa yang sanggup untuk mengetuai, menggabungkan ataupun mewujudkan gagasan itu. Itu soalan lain lagi. Okay. Sebab tu saya tak tanya apa yang ideal dan apa yang dicita-citakan. Saya tanya realiti yang ada pada hari ini. Macam mana? Ada tak ada? Saya kata tak ada lah kalau saya. Tak ada, macam Datin kata juga lah, tak ada. Okey. Kalau tak ada, dia ada cuma bergerak secara berasingan. Maknanya, kalau bergerak secara berasingan, tidak diikat oleh suatu perjuangan induk, maka itu bukan suatu perjuangan yang kita katakan agak komprehensif lah. Semua sekali dah. Okey. Dan memang kena bergabung pun sekarang ni. Kita kena bergabung. Macam mana? Ya, memang dah sampai masanya untuk kita bergabung. NGO ini bergabung. Ahli-ahlinya mempunyai kepakaran tertentu. Jadi why not kita mengembeling usaha tersebut. Kita jangan lihat perbezaan yang berlaku dari sudut politik dan sebagainya, tetapi kita lihat dari sudut matlamat kita. Macam saya sebut tadi, keperluan asas tak ada masalah-masalah berbangkit lagi di masa akan datang, mengurangkan masalah tersebut. Ya, dia satu pertubuhan yang mempunyai gagasan yang luas yang boleh menjadi pertubuhan induk kepada semua pertubuhan wanita Islam yang lain. Misal saya katakan pertubuhan wanita Islam.
Malaysia. Yang dia menjadi, mungkin kalau dia nak jadi jurucakap tentang pertubuhan-pertubuhan NGO wanita dengan kerajaan ke, dengan antarabangsa ke, dia diwakili oleh, misalnya kalau SIS, dia memperjuangkan cara dia marah orang lelaki-lelaki. Ya. Cuba ada pertubuhan alternatif, Datuk. Pertubuhan alternatif bagi menangani pertubuhan-pertubuhan yang ada salah faham dan yang saya nak tanyanya memang induk. Mereka perlu diselamat. Maknanya bukan alternatif tetapi induk kepada semua pergerakan wanita yang ada. Pasal apa Datin mute tu? Baik Datuk, macam ni untuk yang induk ni, saya pun dah tentu tadi, sebenarnya perkara ini kalau ada seorang yang sanggup dan memang betul-betul berkredibiliti untuk menggabungkan semua, perkara ini tidak mustahil. Balik kepada soalan saya, siapa yang sanggup tu? Saya selaku wanita, saya juga wanita, saya sendiri pun rasanya tidak sanggup. Satu, kemungkinan disebabkan oleh background kita tak sama. Yang kedua, disebabkan oleh geografi, kedudukan tempat tak sama, pendidikan tak sama. Mungkin kita boleh cipta satu teori matlamat sama, tetapi untuk nak sama dari semua sudut itu atau nak gabungkan semua itu pasti ada masalah. Cuma boleh kita one off boleh. Kemungkinan one off untuk satu program ini kita bersama boleh. Yeah. Tapi untuk sepanjang masa kita nak bersama itu rasanya pada saya tetap mengatakan itu sangat sukar. Dan sangat tapi tidak sukar. Mustahil. Ya, sangat sukar tapi tidak mustahil. Macam mana orang lain? Saya setuju supaya kita mencuba terlebih dahulu. Saya pun siapa yang sanggup keadaan itu. Boleh dimulakan oleh mungkin boleh pihak MDN sendiri dengan kerjasama misalnya Kementerian Wanita. Sebab Kementerian Wanita pun dah ada communication dengan NGO wanita yang aktif tersebut. Jadi kita gunakan platform tersebut, hold a meeting, buat plan strategik, buat permuafakatan strategik. It could be done positively. Pada pandangan saya lah Datuk. Sebab memang dia mungkin ada perbezaan tetapi objektifnya kita bagilah objektif yang general value yang semua orang boleh terima. Jadi kita kena memulakannya secepat yang mungkin. Tapi nak agak ke MDN, MDN tak buat cetong lagi. Yang betul-betul establish yang boleh menjadi dia duduk di depan, dia cuba memperjuangkan kesatuan. Ya, betul. Kalau dalam istilah saya ialah yang sanggup menjadi tali pengikat kepada rakit yang terburai. Ya, betul. Cuba ceritalah apa macam mana. Betul lah sebab dia melibatkan satu pertama sekali ialah melibatkan keuangan. Nak gabungkan itu pun terutama melibatkan tempat yang jauh-jauh pasti kena ada. Itu yang betul lah Datuk cakap tadi. Kena ada satu badan yang memang establish. Kalau sekadar macam cadangan Prof Madia tadi, MDN pun dah Datuk pun kata tak buat cetong. Sebab dia melibatkan keuangan dan memang memerlukan satu agensi yang sangat kukuh lah. Yang untuk gabungkan semua tu. Walaupun nak percubaan, peringkat percubaan pun kena betul-betul mantap lah dalam perancangan tersebut. Saya nak tanya, seramai mana tokoh korporat wanita di Malaysia sekarang? Tokoh korporat ni di luar pengetahuan saya ni kalau korporat. Siapa dia tahu? Prof Datin lah. Ya. Boleh. Saya tak tahu total lah tapi tokoh-tokoh yang tertentu tu kita pernah dengar lah. Yang lain tu nak kata total sebab saya rasa wanita terutama wanita Kelantan banyak yang usahawan. Takkan nak kata usahawan yang terkenal sebagai national usahawan tu tak tahulah pula sayanya. Jadi, kalau saya rasa wanita Kelantan tu sedikit sebanyak ramai kalau tak semua pun yang ada unsur-unsur keusahawanan tu. Jadi cikgu-cikgu pun berniaga di sekolah. Kalau dah ada, apa masalahnya yang Dr. Azizah bangkitkan soal duit?
dia pergi cari Datuk Seri Vida lah. Maksudnya Datuk Seri Vida cari supaya dia mengetuai. Boleh juga. Tak, bukan soal yang mana suruh kita nyanyi atas stage. Soal golongan inilah yang akan menjadi tonggak kepada kewangan bagi mereka yang nak bergerak. Itu masalah kita ni. Bukan kita suruh dia pimpin. Dia orang yang kekuatan dia tidak ada banyak cabang. Dia boleh pimpin cari duit, dia boleh cari duit. Dia ni orang ni Ailio dia masin. Satu jenis manusia. Dia orang ni dia tahan memikir itu nak cari. Jadi kata betul ada orang yang sanggup berjuang ataupun satu pertubuhan yang sanggup berjuang kalau sekiranya ada sponsor, ada tonggak keuangan daripada tokoh-tokoh keuangan wanita. Itu Azura senyap tadi lagi. Mungkin ada Datuk, kita tak tahu je. Kalau kita war-warkan ada kot. Takut nak compete pula nak jadi ketua. Itulah masalahnya. Tapi taklah mesti dia jadi parti politik pula dikuasai oleh orang apa tu. Itu pasal ada kuasa dan sebagainya. Datuk, izinkan saya mencelah. Ada mungkinlah kemungkinan kenapa tidak terwujudnya lagi gagasan sebagaimana dicadangkan ataupun NGO yang sedia ada ini tidak tidak melihat penubuhan gagasan itu merupakan satu keperluan. Mungkin setiap NGO itu kita berbalik pada soalan pertama awal tadi untuk untuk ketengahkan identiti NGO masing-masing. Matlamat untuk membantu, untuk memperkasa itu dikongsi oleh semua NGO. Tetapi saya melihat mungkin ada cabaran sedikit cabaran disebabkan oleh setiap NGO itu ada identiti yang dia nak tunjulkan bahawa inilah NGO itu dan dialah berbeza. Jadi nak digabungkan ataupun nak disatukan, mungkin di situ akan hilang identiti NGO tersebut ataupun tidak tahu, saya tak tahu. Jadi ini cuma pendapat saya. Tapi kalau diberi peluang untuk mencuba digabungkan, mana tahu mungkin berhasil sebab kita kena go back to personality wanita. Saya bukan orang psikologi tapi wanita ni kalau kita cakap layman's term, dia nak dia nak menonjol, dia nak berbeza, dia nak tampil berbeza, dialah yang unik. Jadi bila kalau semua orang dah sama macam dia, dah tak ada identiti, dah tak ada uniqueness. Jadi mungkin dari sudut pandang saya lah, mungkin saya silap. Tapi bila kita kata pasal penubuhan NGO, bukannya semalam. Ada yang dah 10 tahun, ada yang dah 15 tahun, daripada saya kecil pun ada lagi ni kan. Jadi kita cakap pasal yang dah bertahun-tahun ni kan. Jadi mungkin sehingga hari ini cabaran untuk menubuhkan gagasan ataupun menggabungkan mereka agak sukar, mungkin atas sebab faktor-faktor yang saya rasa perlu dikaji dengan lebih dalam. Mungkin ada isu identiti, ada isu reputation, ada isu-isu yang lain yang mungkin sebenarnya tak nampak pada zahir. Pada zahir mungkin kita beranggapan bahawa ada kekangan dari segi kewangan, ada kekangan dari segi siapa yang layak untuk mengepalai gagasan tersebut. Itu saya rasa is the obvious. Itu saya rasa the obvious. Tapi kalau kita zoom in lagi spesifik, mungkin ada asbab-asbab yang lain yang mungkin mereka menolak cadangan ini ataupun itu saya punya ni lah. Sebab bila kita kata macam Datuk dan Datuk juga kata kita ramai usahawan wanita, terutamanya dari Kelantan yang telah banyak tapi ikon-ikon usahawan negara. Duit makan tak habis. Ya. Jadi saya rasa isu untuk mendapatkan dana, isu untuk memilih siapa yang selayaknya, saya rasa tak ada isu. Saya bagi satu pengalaman.
Masa duduk bantu yatim dulu. Datin tak pernah dengan yatim ni? Ya? Datuk ni Sofiah yang dengan yatim lama kan? Datin tak pernah ni? Kat mana Masa tu? duduk bantu yatim tu, ada usaha-usaha yatim untuk mewujudkan satu gerakan wanita yang agak menyeluruh. Tetapi penyakitnya, wanita ni susah untuk berpakat. Dan berkongsi saya rasa Datuk. Susah untuk berkongsi juga. Ya, macam kita cakap di luar tadilah, di luar forum tadi, wanita ni kadang-kadang dia memusuhi kaum wanita yang lain. Betul tak? Ada benarnya. Okay, adakah itu wanita Melayu saja? Yang tu tidak pastilah. Saya pun tidak pasti. Tapi itulah Datuk, saya percaya ada sebab yang selain daripada kewangan, urus tadbir, kandidat. Saya rasa itu is the obvious. Tapi yang mungkin yang tidak kelihatan itu mungkin lebih kuat. Ni orang-orang macam ni, macam apa tu? Macam sis. Macam kau betul yang kuat sekarang ni, wanita yang paling kuat sekali, wanita besi tu. Kasim apa tu? Siti Kasim. Siti Kasim. Saya kata Siti, buat apa duk marah sangat ke Jakim tu? Pergilah berpakat dengan Jakim, betul kan apa semua sekali tu. Dia tak boleh terima juga. Contohlah, saya nak suruh dia marah. Betul saya kata apa semua sekali tu. Maknanya wanita ni, itulah corak wanita yang saya sebut Siti tu satu watak lah. Banyak kita sebut sis ataupun pertubuhan-pertubuhan lain lagi. Mungkin objektif dia okey, tetapi cara dia memperjuangkan hak untuk wanita tu mungkin tidak ada. Saya nak balik kepada apa yang saya timbul awal-awal tadi, tidak ada satu rangka besar yang boleh diterima oleh semua kaum wanita, yang boleh dijadikan satu platform yang kuat untuk memperluaskan dunia wanita, sehingga kan kita kata macam Dr. Aziza kata tadi, wanita begitu baik dari segi pendidikan, baik rumah ataupun sekolah dan sebagainya, maka kita serahlah kepada wanita. Banyak lagi peluang-peluang wanita yang patutnya diberi kepada wanita tetapi tidak diberi pada wanita, dan wanita pula kadang-kadang dia menggaru tempat yang tidak kata, tak perlu. Dia garu di situ. Cuba unaskan, saya pun ada cakap. Macam mana ni? Ada mungkin cerewet tak Ustaz? Apa ni? Cerewet ni? Takut wanita ni cerewet. Kita perhatikan more into details. Saya rasa itu salah satu kelemahan. Adakah wanita-wanita moden yang tidak ada perangai macam tu? Macam mak saya, macam nenek saya. Masalah itu Datuk, bagi pandangan saya memang tak dapat nak dielakkan. Itu adalah kompleksiti yang ada dalam wanita, tetapi kompleksiti tersebut tidaklah boleh menafikan keperluan untuk kita membawa wanita dan masyarakat di Malaysia ni untuk menjadi lebih baik lagi. Memang ada kompleksiti itu memang berlaku, tetapi kompleksiti menyebabkan susah kita nak kumpulkan. Okey, saya nak tanya pandangan kita semua lah. Pandangan kita terhadap Kementerian Wanita, jauh mana kita boleh mengharapkan kementerian boleh memberi fokus sikit kepada wanita Islam dalam negara kita, terutama dalam kajian sekarang, kajian Melayu. Saya tak dengar lagi Kementerian Wanita yang jadi lebih Melayu daripada dulu sikit. Macam mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Datuk, kalau kita tengok Kementerian Kementerian Wanita lah, dia ada nama penuh dia lah, tapi kita ambil ringkasan dia lah Kementerian Wanita pada sekarang lah, yang sekarang punya, yang mana kementerian atau menteri dan timbalan menterinya yang baharu. Dia kalau kita nak tengok, kalau yang sekarang maknanya ada perubahan yang banyak lah kalau kita tengok, sebab dia
sorry lah kalau saya katakan bahawa ia lebih Islamik, kalau saya kata pemikiran yang dibawa dalam kementerian ini lebih Islamik. Mungkin disebabkan balik pada topik kita yang pertama tadi, iaitu Adilisme Islam. Sebab contohnya timbalan menteri dia ialah YB Datuk Zailah. Okey, bila YB Datuk Zailah ini yang memimpin, walaupun dia timbalan, tetapi dia menghala atau membawa kementerian ini ke arah yang lebih Islamik. Okay, jadi apa-apa sahaja yang dia buat ataupun yang dirancang ke arah itu. Dan saya nampak dari sinilah seperti cadangan Prof, ada Prof tadi yang cadangkan supaya kita NGO-NGO membantu bergabung dengan kementerian ini untuk kita nak tubuhkan gagasan. Sebab satu, dari sudut keuangan dia sudah kukuh, yang kedua dia sudah establish, dan yang ketiga dia memang ada power. Jadi NGO-NGO lain tak dia boleh membantu. NGO wanita lain boleh membantu berpayung di bawahnya. Tetapi seperti juga yang saya katakan, kemungkinan untuk mencari satu titik noktah yang sama itu tidak. Untuk one off program mungkin ada kesatuannya. Namun kementerian ini boleh jadi ibu kepada agensi-agensi wanita yang lain lah. Itu pandangan saya. Macam mana orang lain? Ya, itulah pandangan saya tadi, bahawa Kementerian Wanita ni boleh menjadi pihak yang mengusahakan inisiatif tersebut dengan ramai NGO. Sebab kalau kita tengok dalam website dia pun dah ada benda-benda tu sebenarnya, dah ada links, dah ada communication dan sebagainya, which is very good. Dan kalau kita tengok kenyataan kerajaan masa kini pun, kerajaan menyatakan bahawa kerajaan nak dengar suara NGO Islam. Jadi this is actually a right time untuk kita buat perkara-perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Bagi pandangan saya memang positiflah perkara itu boleh dilaksanakan dan boleh di bawah sama ada kalau MDN boleh bekerjasama ke dengan Kementerian Wanita. Apabila kita ada gabungan tersebut, maka masalah keuangan dan sebagainya itu mungkin dapat dikurangkan. Sebab apa yang berlaku NGO bagi kami bila kita nak jadi seorang pemimpin kepada semua, kita mesti bentuk diri kita supaya dapat diterima oleh semua. Betul. Okey. Saya dah dengar Dr. Azizah, adakah sekarang ni kita ada tokoh-tokoh di kementerian ke di mana-mana yang merupakan orang yang boleh sekurang-kurangnya secara umumnya boleh diterima oleh semua? Dia cuba membentuk diri dia macam tu. Boleh tak? Daripada kalangan ahli politik ya Datuk? Ahli politik ke, ahli sosiologi ke, ahli pendidikan ke, ahli ekonomi ke, tak kira. Dia boleh jadi pemimpin. Tadi kita puji Profesor Muhaya tadi kan? Muhaya tu. Ya, saya. Adakah orang yang menentang Muhaya? Kalau ada pun segelintir lah, kalau ada pun. Baik Datuk, isu ni saya nak sentuh sikit bila saya teringat satu kajian yang berkenaan dengan kepercayaan kepada profession. Profession doktor ini adalah yang paling tinggi kepercayaan orang letak. Maknanya tidak mustahil kalau kata Prof Muhaya itu diketuai oleh Prof Muhaya, tak mustahil perkara ini boleh disatukan. Dan orang yang paling atau profession yang paling rendah kepercayaan adalah politik. Maknanya orang politik paling ramai yang tidak percaya. Jadi kalau kita walaupun di bawah kementerian itu orang politik, jadi kemungkinan lah kalau bersetuju pun mungkin bersetuju di hadapan sahaja, bukan sepenuh hati bersetuju. Itu mungkin kajian itu boleh kita bawa contoh juga di sini lah untuk kita relatekan. Memang ada hubungan. Maknanya doktor itu profesi doktor yang paling dipercayai. Apa saja doktor cakap semua orang percaya. Okay. Yang paling rendah politik. Itu saya mungkin Profesor Muhaya yang dicadangkan itu sangat sesuai. Terima kasih. Ini. Siapa dia ingat nama tokoh wanita yang sampai ke peringkat antarabangsa yang kena peluru dalam perjuangan dia tempat, siapa dia? Dr. Jamilah, Datuk Jamilah. Jamilah, okey. Ya, betul. Okey. Saya nak cerita satu rahsia. Seorang doktor kan? Ya, okey. Satu rahsia. Apabila MDN berusaha untuk memberi anugerah kepada sekian, mula-mula kita mencadangkan kepada seseorang yang lain. Kemudian dalam panel kita tu, kita percayalah orang yang sangat bijak pandai, ada Tun, ada Tan Sri, very independent. Akhirnya dia kata,
orang yang kita cadangkan ini kalau tidak diberi posisi oleh kerajaan, apakah dia boleh perform sehebat itu? Tak ada orang boleh jawab. Dia kata saya nak bandingkan Datuk Dr. Jamilah. Dr. Jamilah ni dia menjadi pemimpin bukan kerana diberi kedudukan oleh siapa-siapa. Dia adalah dia. Tak? Ya, betul. Jadi adakah orang yang macam ni boleh berjuang atas platform Islam dalam negara kita sekarang? Kita pergi cari. Ada tak? Mungkin ada. Jangan sebut hari ni, tak apa. Mungkin ada. Tapi kalau saya sendiri, saya tak tahulah. Mungkin pergaulan saya tidak berapa luas. Jadi saya tidak tahulah. Tapi mungkin ada sebab macam Dr. Jamilah pun kita tengok dia boleh muncul. Jadi tak mustahil. Apa kata semangat dia itu diikuti oleh anak-anak didik dia yang lain. Cuma mungkin kita tidak tahu. Itu yang saya maksudkan. Maknanya satu personality yang boleh diterima umum sebagai orang yang boleh dipercayai memperjuangkan idea-idea yang hebat, kemudian melaksanakan idea itu di kalangan kumpulan kita wanita-wanita Islam supaya kita boleh bangkit sebagai satu kuasa yang memperjuangkan kedudukan wanita, dunia wanita dengan secara yang waras, dengan tidak boleh menyentuh orang sebahagian pada wanita lain yang tidak menyakitkan orang lain. Ya, betul. Yang tidak ada kepentingan tertentu lah. Tidak ada kepentingan dan ada kebolehan boleh diberi percayaan sukar untuk menyeleweng. Okey Okey, nampak senyap-senyap semua. Okeylah kita cuba. Maknanya cuba mulai pada sekarang. Saya pun nak bincang dengan kumpulan yang akan datang bagaimana kita cuba mencari seorang tokoh wanita yang boleh diharap, yang begitu besar kalibernya, yang boleh berdikari dan sebagainya. Okey, sebelum kita tutup, ada nak ulasan lagi tentang tajuk kita hari ini? Kesimpulan lah, ada tak? Kita buat kesimpulan. Okey, sekarang ni kalau nak simpulan, saya buka untuk kesimpulan. Okey. Saya mulakan dahulu. Baik, untuk topik yang kita bincang hari ini iaitu menelusuri dunia wanita Islam di Malaysia. Pada saya sebab negara kita sendiri walaupun negara kita ini negara Malaysia yang mana kita iktiraf sebagai negara Islam. Jadi pada saya wanita-wanita yang berada di Malaysia pada hari ini, wanita Muslim yang berada di Malaysia pada hari ini memang sudah berada di tahap yang boleh dibanggakan. Okey, bukan sangat bangga tetapi boleh dibanggakan dan kebolehan ini ataupun kemampuan wanita ini memang boleh berkembang selari dengan evolusi perkembangan IR dan juga apa-apa sahaja perkembangan yang akan berlaku dalam dunia ini, wanita boleh turut sama menyertai perkembangan tersebut. Itu sahaja kesimpulan saya. Terima kasih. Okey, Dr. Zura. Secara ringkasnya, apa sahaja bentuk perubahan yang dibawa oleh wanita haruslah memberi manfaat kepada kesejahteraan diri wanita itu sendiri, keluarganya, agamanya dan bangsanya. Terima kasih. Okey. Itu Masyita. Saya berpandangan bahawa perlu ada satu gagasan yang spesifik untuk melihat isu-isu wanita dan juga memberi cadangan-cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi peranan NGO wanita Islam juga perlu diperkasakan sewajarnya dan mereka juga perlu di-empower untuk melaksanakannya dari sudut bantuan keuangan, moral support dan macam-macam lagi yang boleh dilaksanakan melalui permufakatan strategik antara NGO juga dengan pembabitan kerajaan. Sebab kalau maju wanita maka majulah bangsa dan negara, Datuk. Itu saja daripada saya. Okey, maju wanita majulah bangsa dan negara. Okey. Okey, Datin. Okey, saya tak ada banyak tambah lah Datuk. Sebenarnya saya kata supaya wanita dapat diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai boleh menjadi satu force yang bukan menandingi tetapi melengkapi perjuangan negara.
Dan saya rasa memang wanita mampu. Mampu melakukan. Nampaknya ada kemampuan tinggi wanita. Cuma bagaimana kita menggunakan kemampuan itu dengan secara yang baik dan sihat. Okey lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbincangan kita pada petang ini dan saya berharap kita banyak melahirkan pandangan-pandangan yang baik dan tentunya ada pandangan-pandangan yang masih lagi kita katakan tidak begitu licin, rough, masih kasar-kasar begitu. Jadi mungkin kita boleh perincikan lagi dalam perbincangan-perbincangan yang selanjutnya yang saya rasa perbincangan ini jauh lebih ke depan berbanding dengan perbincangan-perbincangan yang kita lakukan sebelum ini dan insya-Allah kita akan tolak sedikit demi sedikit sehingga beberapa siri, biasanya sampai 10-11 siri dalam satu bidang itu, insya-Allah kita akan capai suatu kesimpulan yang jelas. Mungkin kadang-kadang kita ulang perbincangan itu, ambil pokok-pokok dan sebagainya. Dan itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi bagi pihak penganjur mengucapkan banyak terima kasih kepada para panel kita dan sorry lah kalau rasa saya menekan ke saya banyak memberi provokasi yang susah-susah nak apa semua sekali kan. Dan dengan itu insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang lain, kemungkinan kita jemput lagi lah. Siapa-siapa kita ada masa yang lebih luas lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.